Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Pada kali ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 2, Jilid 2 dengan tajuk Aku Warga Negara Malaysia. Buku teks muka surat 15. Objektifnya ialah memurnikan teks dari aspek tanda baca. Murid akan dibimbing untuk mengenal pasti kesalahan tanda baca. Sebelum tu, cikgu akan terangkan beberapa tanda baca. Yang pertama ialah huruf besar. Huruf besar digunakan bagi huruf pertama di pangkal ayat dan kata nama khas. Contoh di sini yang perkataan yang berwarna merah. Abang Fauzi belajar di Universiti Utara Malaysia. Abang Fauzi dan juga Universiti Utara Malaysia adalah kata nama khas. Yang kedua, Cikgu Sufian mengajar matematik di kelas 3 amanah. Cikgu Sufian, matematik dan juga 3 amanah adalah kata nama khas. Yang ketiga, ayah membeli proton alza. Ayah adalah huruf pertama di pangkal ayat. Sebab tu digunakan huruf besar. Proton alza adalah kata nama khas bagi kenderaan. Yang kedua, tanda noktah ataupun titik digunakan pada akhir ayat dan juga akhir kata singkatan. Contoh di sini ialah jangan bermain di tepi sungai itu. Titik. Adik leka mendengar cerita nenek. Di akhir ayat ini ada titik ataupun tanda noktah. Contoh yang ketiga, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Tun Doktor. Selepas doktor ada titik dan juga akhir ayat juga ada titik ataupun tanda noktah. Seterusnya, tanda baca yang seterusnya ialah tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memindahkan unsur dalam ayat dan perkataan yang sama jenis. Contohnya, Sakinah, Nani dan Ravi berkawan sejak kecil. Yang kedua, ibu membeli sayur, ikan dan sotong di pasar. Contoh yang ketiga, bilik tidurnya dilengkapi almari, meja, televisyen, dan katil. Seterusnya, tanda tanya ataupun tanda soal. Tanda tanya digunakan pada akhir ayat tanya. Contoh di sini, bilakah dia sampai? Yang kedua, mengapakah kita perlu menghormati orang yang lebih tua? Yang ketiga, berapakah harga buku ini? Bilakah, mengapakah, berapakah adalah ayat tanya. Dan akhir ayat tanya mesti ada tanda tanya. Seterusnya, tanda seruan. Tanda seruan digunakan pada akhir ayat seruan. Contoh di sini, Cis, berani kau mengambilnya dari aku. Akhirnya mestilah diletakkan tanda seruan. Yang kedua contohnya, wah, cantiknya baju kamu. Akhir ayat mestilah diletakkan tanda seruan. Yang ketiga contoh, amboi, cantiknya kasut kamu. Tanda seruan. Cis, wah, amboi adalah contoh ayat seruan. Yang mana akhir ayatnya mestilah diletakkan tanda seruan. Seterusnya tanda pengikat kata ataupun tanda petik. Tanda petik digunakan bagi cakap ajuk. Contoh, kenapa kamu bergaduh? Tanya cikgu kepada Zaki dan Mutu. Jadi sebelum kenapa kamu bergaduh dan selepas ayat tersebut mestilah diletakkan tanda petik. Yang kedua, terima kasih cikgu, kata murid tahun 4 biru. Sebelum dan selepas terima kasih cikgu diletakkan tanda petik. Bermaksud itu adalah cakap ajuk. Contoh yang ketiga, maafkan saya kerana terlambat, kata Rajini kepada Salmah. Sebelum dan selepas cakap ajuk yang diucapkan oleh Rajini, kita letakkan tanda petik.
cikgu harap kamu fahamlah tanda baca yang telah cikgu berikan sepintas lalu kerana kita telah belajar tanda baca pada tahun 1. Okey. Dan sekarang kita akan cuba sama-sama menjawab soalan di muka surat 15. Kita akan lengkapkan dengan tanda baca yang betul. Okey, aku warga negara Malaysia. Ada dua situasi di sini. Yang pertama, situasi di sekolah. Okey, siapakah yang terpilih mewakili sekolah kita dalam pertandingan badminton peringkat daerah? Tanya Cikgu Ramlan kepada anak muridnya. Kami, cikgu, jawab Hasan dan kawan-kawannya. Okey, di situ ada dua soalan, 1 dan 2. Dan ada kotak ataupun petak kosong yang mesti kamu letakkan tanda baca yang betul. Okey, nombor 1, syabas Hasan, Idris dan Kok Bun kerana kamu bertiga terpilih untuk mewakili sekolah kita ke peringkat daerah, kata Cikgu Ramlan. Okey, kotak yang pertama hendaklah kamu letakkan tanda petik. Okey, tanda petik. Selepas perkataan Hasan, kamu hendaklah letakkan tanda koma. Dan akhir sekali, selepas cakap ajuk tersebut, kamu letakkan tanda seruan dan juga tanda petik selepas cakap ajuk. Okey. Yang kedua, kamu semua perlu mengisi maklumat dalam borang kebenaran penjaga, kata Cikgu Ramlan lagi. Okey, kotak yang pertama kamu letakkan tanda koma dan kotak yang kedua pada soalan nombor 2 kamu letakkan tanda titik ataupun noktah. Okey, itu untuk situasi di sekolah. Baik, untuk situasi di rumah ada 4 soalan. Maaf. Okey, soalan yang pertama. Ayah, di manakah boleh saya mendapatkan maklumat tentang diri saya? Okey, itu tanda tanya. Okey, tanda tanya. Kamu letakkan di situ tanda tanya. Okey, nombor 2. Nah, ini sijil kelahiran kamu. Sijil ini sebagai bukti bahawa kamu rakyat Malaysia. Okey, tanda baca di sini ialah yang pertama ialah tanda seru dan yang kedua huruf besar bagi perkataan Malaysia kerana ia adalah kata nama khas. Okey, nombor 3. Bolehkah saya isi borang ini? Tanya Hasan. Maksudnya ini adalah kata tanya. Jadi kamu hendaklah meletakkan tanda soal ataupun tanda tanya di sini. Okey, nombor 4. Amboi, bijaknya anak ayah. Kamu letakkan tanda seruan di situ. Kata ayahnya sambil melihat borang yang dilengkapkan oleh Hasan. Okey, tanda seru, tanda seru di situ kerana amboi adalah kata seru. Okey. Baik, itu saja. Cikgu rasa latihan untuk kali ini. Kamu lengkapkan dan salin semula di dalam buku tulis dengan tulisan yang cantik dan kemas. Okey, selamat belajar.